penghuni langit. Sifat saling menyayangi datang daripada mereka yang memiliki kejernihan jiwa dan kesucian rohani. Masya Allah, Alhamdulillah. Sama-sama kita berusaha untuk sayang menyayangi, kasih sayang antara kita. Semoga Allah pun sayang kita, insya-Allah. Amin. InsyaAllah semoga kekal bahagia kita. Amin. Kan dalam masyarakat, dalam komuniti kita kan. Baik, kita nak maklumkan selepas ini kita ada lagi pelbagai lagi perkongsian, jadi anda terus kekal bersama Radio IKIM. Rahman ya Rahman, saidni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasqi hayati Quran. Rahman ya Rahman, ku memohon ya Rahman, penuhi hatiku dengan kemuliaan Al-Quran di dalam kehidupan. Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasfi hayati Quran. Allah, permudahkan ya Allah, ku membaca kalamullah dari awal bismillah hingga akhir kalimat. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasqi hayati Quran. Rahman ya Rahman, ku memohon ya Rahman, penuhi hatiku dengan kemuliaan Al-Quran di dalam kehidupan. Ya Nur, ya Nur, ya Muhkam, ya Tanzil li Muhammad an Jibril, min Rabbil Arsh al-Kabir, lil alami wal insan. Berkatilah kami dengan Al-Quran yang suci, menjadi perisai diri hidayah yang abadi. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasqi hayati Quran. Rahman ya Rahman, ku memohon ya Rahman, penuhi hatiku dengan kemuliaan Al-Quran di dalam kehidupan. Allahumma ja'alna bikitabika wanfa'na, waj'alhu lana hisnan wa hudan abadan wa Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasfi hayati Quran. Ya Rahman, Rahman ya Rahman. Inspirasi, inforia, Islam, semuanya di IKIM.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang imam adalah penjamin dan muazzin adalah orang yang diamanahkan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah orang yang melaungkan azan. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. Jom bersama penyampai Radio IKIM bersiaran dari MBSA Convention Centre Shah Alam sempena Selangor International Book Fair 2022 bermula 1 hingga 11 Disember 2022. Jangan lupa singgah di Reruai IKIM di P05 untuk dapatkan buku-buku terbitan dan cenderahati IKIM. Jumpa anda di sana. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Emporia Islami hanya di Radio Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah masuk ke jam kedua untuk petang Destinasi Bersama. Ya, betul. Selamat petang kepada anda. Semoga kita dapat lagi inspirasi yang baik-baik di petang ini. Syafiq dan juga Mona masih lagi temankan anda selama 3 jam. Kita bersiaran awal jam 4 petang hingga jam 7 malam. Dan seperti Mona sebutkan tadi, di jam yang kedua ini, kita ada rancangan Imanuna
Iman Kami, pengajian ilmu akidah. Ya, betul itu. Dan bersama rancangan Imanuna Iman Kami, kita akan bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Yap, boleh tonton di Facebook dan juga di YouTube rancangan kita, dan kita buka ruang peluang untuk sama-sama berinteraksi. Anda boleh hantarkan soalan, pertanyaan menerusi ke talian WhatsApp konti yang dapat kita aktifkan sekarang. Taliannya 017129004004 dan juga di Facebook serta di YouTube. Anda boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen. Ya, betul itu. Umat paling afdal, itu tajuk untuk petang ini yang kita akan rujuk kepada kitab Mutiara Ilmu Aqidah 100 Soal Jawab Asas Aqidah, terjemahan kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Ya, sama-sama nantikan seketika lagi rancangan Imanuna Iman Kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia bersama produk yang tidak asing lagi di Radio IKIM, iaitu produk Marvel Care. Seperti yang anda biasa dengar, produk Marvel Care telah bersiaran di Radio IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Dan produk Marvel Care telah membantu lebih daripada 330,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Marvel Care juga telah mendapat kepercayaan dan juga telah menawan hati ramai pengguna-pengguna di seluruh Malaysia, terutamanya pada mereka yang telah meningkat usia. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Marvel Care akan terus-menerus membantu anda untuk mendapatkan keselesaan yang lebih baik. Produk minuman tambahan ini untuk anda kekal cergas sentiasa, bertenaga dan memberikan keceriaan setiap hari. Di dalam produk Marvel Care terdapat banyak manfaat dan kelebihan yang baik untuk anda. Antara bahan-bahan yang terdapat di dalam produk Marvel Care adalah ekstrak strawberry, aloe vera, apple fiber, ekstrak buah delima dan lain-lain lagi. Dapatkan maklumat lanjut tentang kelebihan Marvel Care sekarang. Wakil dari Marvel Care akan terus membantu anda untuk mendapatkan info produk. WhatsApp kami sekarang di talian 017-388-9555. Jangan bertangguh lagi, 017-388-9555. Jika anda mahukan badan yang lebih lega, selesa dan bertenaga, Marvel Care adalah jawapannya. Demi kehidupan yang perlu diteruskan, warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayo kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Mari membaca, mari memimpin, membaca untuk berjaya. SIBM, cetus kreativiti, cerdaskan ingatan, memupuk empati. SIBM, Pesta Buku Antarabangsa Selangor akan berada di Pusat Konvensyen MBSA dari 1 hingga 11 Disember 2022. Mari semua jadilah lebih bijak dan buka jendela dunia. Selangor International Book Fair, hubungkan hati dan minda. SIBM, yeah! Assalamualaikum pendengar. Saya Imam Muda Hassan. Tuan-puan, mari kita ringankan beban saudara Islam kita yang dalam kesusahan dengan bersedekah. Sedekah tidak pernah merugikan, bahkan menyebabkan harta berganda dan melimpah ruah. Jangan takut dan jangan berkira-kira dalam bersedekah daripada harta kita. Tidak akan pernah miskin bagi sesiapa yang bersedekah. Layari segera serantaumuslim.org.my. Sedekah Serantau Muslim. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi, 89.0. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia.
dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang, hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Suatu Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah. Untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, betul. Alhamdulillah kita nak teruskan lagi perkongsian kita di petang Khamis ini. Jadual kita ada rancangan Imanuna Iman Kami, pengajian ilmu akidah yang terus kita nak pancarkan kepada anda menerusi ke platform media sosial kita di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Ya, betul itu. Dan untuk para pendengar boleh tonton di situ dan kita buka juga ruang dan peluang untuk anda bertanyakan soalan. Hantarkan sahaja ke WhatsApp konti 01129004 004. Yap, betul. Dan menerusi rancangan ini kita nak teruskan lagi untuk buka rujukan menerusi kitab kita iaitu Mutiara Ilmu Akidah, 100 soal jawab asas akidah, terjemahan dari kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Ya, betul. Itu yang akan bincangkan untuk petang ini. Tetamu tetap kita Alhamdulillah bersama di konti yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Kaifa halukuma? Alhamdulillah bikhair insyaAllah. Samana laka bil khair ya Syafiq. Khair, tamam. Ala ma yuram. Ala ma yuram insyaAllah. Terima kasih Doktor. Kita nak teruskan lagi pengajian ilmu akidah kita di petang ini. Dan untuk sama-sama kita buka kitab ini juga, anda boleh sama-sama terus rujuk dan kita nak bincang dengan tajuk iaitu umat paling afdal. Dan sebagai mukadimah, iya, silakan Doktor untuk mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Datin Mona, kepada saudara Syafiq, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat yang sentiasa bersama kami istiqamah mendengarkan Radio IKIM pukul 5.15 petang dengan rancangan Imanuna. InsyaAllah kita doakan semua berada dalam perjalanan yang baik-baik sahaja, selamat pergi dan pulang insyaAllah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, pada petang yang mulia ini kita akan membincangkan tentang umat yang paling afdal. Umat yang paling afdal. Kerana Allah Subhanahu wa taala mencipta makhluk ini, ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang utama, ada yang kurang utama. Ini adalah ketentuan takdir yang telah Allah gariskan. Maka apa muallif yang mengarang kitab ini berkata rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim, su'alun. Man afdalul umami jami'an ba'dal anbiya'i alaihimus salatu wassalam? Pertanyaan dia, siapakah umat yang paling utama setelah para nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi setelah para nabi, umat yang paling utama ni siapa? Yang bukan nabi lah maksud dia. Jadi umat ni ada macam-macam. Ada umat Nabi Adam alaihissalam, ada umat Nabi Lot, ada umat Nabi Nuh, ada umat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kan kita tahu kan. Lalu ada juga umat Nabi Isa alaihissalam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh muallif, afdalul umami jami'an ba'dal anbiya'i hiya al-ummatu al-muhammadiyatu wa afdaluha as-sahabatu al-kiramu
wa humul ladzina ijtama'u bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu wa afdaluhum al-khulafa'u arba'ah. Ni maksud dia, tuan-tuan dan puan-puan. Umat yang paling afdal setelah para nabi alaihimussalatu wassalam ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling utama ialah para sahabat baginda alaihimussalatu wassalam. Sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia apa? Maksud dia antara semua umat, umat Nabi Musa ke, umat Nabi Isa ke, umat Nabi Nuh ke, kan? Antara semua umat itu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling afdal. Jadi ummat wasata, dalam Quran kan disebutkan bahawa umat Nabi Muhammad ni adalah ummat wasata. Ini mereka ini adalah yang terbaik yang dikeluarkan atau diciptakan oleh Allah SWT. Jadi ini umat keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja perincian keistimewaannya? Boleh buka dalam kitab yang dikarang oleh seorang muhaddis terkenal, ahli hadis yang hebat. Namanya adalah kita panggil Abu Ya lah kalau saya, kerana dia guru kepada guru-guru kami. Tapi nama dia Profesor Dr. As-Sayyid. Sayyid berarti keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ni. Jadi Syed Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani tinggal di Mekah, lahir di Mekah, meninggal di Mekah. Beliau profesor dalam bidang hadis, mendapatkan doktorah daripada University Al-Azhar Al-Sharif. Jadi meninggal tahun 2004 kalau tak salah. Di Mekah. Dan beliau terkenal mengarang banyak kitab. Kalau beli dekat buku Tok Kenali 3,000 lebih ringgit dapat satu komplit semua. Banyak. Berapa judul saya tak ingat lah. Tapi Ustaz Maulana Lutfi lah kan. Yang mengisi di Radio IKIM. Dia stack tu tinggi. So beliau memang mengarang kitab. Nama satu buku dia yang paling suka dalam bidang ini, maksudnya dia bahas khusus tentang khasais umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelebihan kenapa umat Nabi Muhammad ini adalah khairul ummah, itu umat yang terbaik. Ini itu ada dalam tu, diterangkan satu persatu. Jadi kalau kita nak tahu, kita boleh beli terjemahan dia, kalau tak salah dicetak oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Tu boleh. Kalau tak salah dia terjemahan dia. Itu kalau nak tahu lebih dalam. Tapi kita tak dapatlah nak buka lebih dalam. Segmen ni pendek. InsyaAllah. Jadi umat Nabi Muhammad ni afdalul umat. Lalu dia kata di kalangan umat Nabi Muhammad ini siapa yang paling afdal? Dia kata Allah as-sahabah al-kiram. As-sahabah al-kiram ni berarti para sahabat yang mulia. Siapakah dia? Mereka adalah alladzina ijtama'u, orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amanu, dan mereka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattaba'u, dan mereka mengikut jejak langkah. At-nura, iaitu nur itu adalah cahaya, berarti Al-Quran. Cahaya unzila ma'ahu, yang diturunkan bersamanya. Itu mereka mengikut Quran. Berarti apa? Ini mengisyarahkan kita ini wajib menghormati para sahabat. Tidak boleh kita menjarhu, memfasikkan, mengkafirkan para sahabat. Seperti golongan Syiah. Kerana Syiah dia kafirkan Aisyah radhiyallahu anha. Na'udzubillah min zalik. Dia mengkafirkan banyak sahabat, tak boleh. Hatta Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah ini memang terkenal ada peperangan dengan Sayyidina Ali. Maka ulama jadi kata-kata Al-Imam Al-Laqani, wasahbuhu khairul kuruni fastami'.
para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik kurun, maka dengarlah. Fattabi'un liman tabi'. Lalu tabi'in dan tabi'in bagi yang ikut. Tabi'in berarti tabi' liman tabi'. Orang yang ikut pada orang yang ikut. Berarti kurun yang datang setelahnya. Lalu dia kata wa khairuhum man wuliyal khilafah. Sebaik-baik mereka adalah orang yang mendapatkan khilafah. Yang 4 itulah. Wa amruhum fil fadli kal khilafah. Derajat dia adalah sesuai khilafah. Dan lalu ditutup iaitu awil at-tashajjura. Kalau ada pertikaian dengan mereka, takwilkanlah. InsyaAllah kita akan syarah lagi setelah ini. Ya, insya-Allah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda boleh hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 01129004 dan boleh juga tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Negeri Sembilan 102.7. Kalau kita betul-betul seorang sahabat yang baik dalam konteks harta ni, kalau kita ada sesuatu, kita akan beri dia lebih berbanding keperluan kita. Itu kira level tinggi. Kita rasa untuk kita boleh cari lain. Tapi kalau sekadar ada RM10, kau ambil dah RM5, aku RM5, itu dah kira bagus dah. Yang paling rendah kalau ada RM10 bagi dia RM2 dan kau RM2 dah. Masih memberi lagi. Jadi kita tengoklah level kita di mana dan hak yang kita berikan kepada saudara kita yang mana. Begitu juga bercakap tentang hal-hal akhlakiah. Misalnya apa-apa sahaja keperluan sahabat tu kita cepat mendahulukan dia. Kalau dia ada masalah, kita orang yang pertama yang akan datang kepada dia. Kemudian kalau tentang keburukan dan aib dia, kita tidak cepat untuk membuka. Yang itu kita diamkan. Itu lebih baik. Tegur tu satu hal lain, masih kena tegur, tetapi kita tak memburuk-burukkan dia di hadapan orang ramai. Dan hal-hal yang dia sukai pula kita bicarakan. Ini sahabat apa kalau asyik nak mengutuk-ngutuk, asyik memburukkan orang tu. Dan apa sahaja keterlanjuran dan kesalahannya, kita akan cepat-cepat maafkan. Dan kita akan sentiasa pula mendoakan sahabat kita itu, sama ada dia masih hidup ataupun dia telah meninggal. Dan kita akan ringankan beban dia setiap masa. Zuhur akhir waktu supaya dapat asar awal waktu. Wa na'udzubillah min zalik. Berapa tahun kita nak kerja? Kalau daripada 18 tahun lepas SPM sampai pencen 60 tahun, Isnin hingga Jumaat kita bekerja setiap hari, hanya alasannya banyak kerja tadi, sibuk, sayang make up. Sedih sangat alasan-alasan macam ni. Lalu timbullah zosar. Siapa yang mencipta semua ni? Allah tidak pernah mengizinkan kita demikian. Jangan sampai Allah murka pada kita. Lepas tu bertanya-tanya kenapa doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanuna, Iman Kami. Ya, betul. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, merupakan pensyarah dari Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, dan kita buka juga ruang peluang untuk anda boleh sama-sama tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 0171-29004-004. Ya, betul itu. Paling afdal tajuk petang ini dari kitab Mutiara Ilmu Aqidah, 100 soal jawab asas aqidah, terjemahan kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Baik doktor, kita nak sambung lagi doktor untuk tajuk ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itulah sahabat. Maka kalau kita lihat dari definisi, orang sahabat itu siapa? Orang yang pernah bertemu dengan baginda SAW dan beriman dengannya dan mengikuti Al-Quranul Karim. Berarti samalah. Berarti ini yang dibahas Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Sayyidina Muawiyah ini dia beriman di zaman Nabi, kan? Lalu setelah beriman dia termasuk kutabil wahyi, yang menulis wahyu. Cuma pada khilafah Sayyidina Ali karamallahu wajah terjadi perbezaan pendapat dengan Sayyidina Ali, sehingga kan
perang. Nama dia Perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Yang sebenarnya baginda SAW dah sebut dah. Dah dilihat inba'ul ghaib kita panggil. Dah menceritakan apa yang akan terjadi ketika hayatnya. Walaupun tidak in detail. Tapi isyarat tu dah ada. Lalu bagaimana? Golongan Syiah mengambil kesempatan ini untuk menuduh bahawa Muawiyah itu kafir. Sebahagian pula, walaupun ada minoriti daripada golongan ahli sunnah yang mungkin tidak begitu suka dengan Muawiyah, dengan menceritakan dengan nada yang agak negatif. Contohnya memfasikkannya atau menganggap dia pendosa dan lain-lain. Jadi bab itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tahu. Yang jelas dia itu sahabat. Apabila dia sahabat, kaedah di dalam akidah ahli sunnati wal jamaah, wa awwilit tashajjur alladhi warad in khutta fihi wajtanib da'al hasad. Jadi apa? Tasyajur, pergaduhan antara para sahabat yang diceritakan dalam kitab-kitab sejarah, awil, kita takwilkannya. Takwilkan dia macam mana? Kita katalah Ali benar kerana khilafah diturunkan daripada Sayyidina Osman, dinaikkan oleh Ahlul Halli wal Aqdi pada waktu itu kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan ini sepakat. Muawiyah pun terima benda tu. Cuma Muawiyah tak terima kenapa blood money. Kita panggil macam tu. Tidak didapatkan kerana Sayyidina Osman itu keluarganya. Itu. Lalu Ali pegang khilafah. Maka perperangan tersebut ditakwilkan Muawiyah kerana Muawiyah ini menuntut hak dan dia tersalah dalam bab ini. Ijtihad lah kita panggil. Ijtihad dia salah. Kalau benar dapat 2 pahala. Kalau salah 1 pahala. Maka inilah takwilan dia macam tu. Ada yang kata tak boleh takwil macam tu. Salah. Tak. Ini ulama ahli sunnah sebut. Bukan seorang. Banyak ulama ahli sunnah. Jadi tak boleh. Kita kena berlapang dada lah. Kan? Berlapang dada. Dan lagi pun dia sahabat. Bila dia sahabat, bukan kita nak mengkuduskan dia, bukan. Tapi kita kena ada sifat iaitu kita tak hidup di zaman tu, kita tak tahu, dan semua sahabat-sahabat Nabi ini dicinta oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena tahu. Banyak hujah-hujah dari dalil kepada itu. Walaupun ada dalil lain, tapi kita timbangkan. Kita pertimbangkan. Minimum kita anggap khilaf. Tapi kenapa pula hari ini kita nak kena mesti macam Syiah pula dah? Nak kena kafirkan Muawiyah? Tak boleh lah. Apa hak kita pula? Kan? Sebab itu, in khutta fihi, kalau kau terjun dalam bidang ini, bahas tentang sanad dia, tentang kisah tersebut, wajtanib, jauhilah diri daripada da'al hasad, penyakit hasad dengki itu. Itu kena buang. Kalau kitab Jawharatut Tauhid ini pun dianggap tidak muktabar misalnya, salah-salah atau dilawan contoh dia, maka tak payahlah ngaku membawa nama ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah di Nusantara. Kerana Syekh Wan Daud Al-Fatani mengarang syarah kepada kitab Jawharut Tauhid, namanya Wardatuz Zawahir. Ini yang saya selalu ingatkan kepada kawan-kawan ahli sunnah wal jamaah kita. Bab bila berbincang tentang sahabat, kita kena jaga adab kita. Kita tutup mulut. Jangan menjarhu, memfasikkan para sahabat. Semuanya kita terima. Ini yang disebut di dalam kitab ini. Wa afdaluhum adalah 4 khilafah. Yang pertama, 4 khilafah yang pertama, lalu 10 orang yang telah dijanjikan syurga, berarti 6 orang lah. 4 itu kan khilafah Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Lepas tu 6 lagi lebihan daripada 10. Lepas tu Ahlul Badar, Ahlul Bai'atul Ridwan, Ahli Uhud. Ini ada khilaf dalam tartib dia. Dan kurun yang pertama, kurun yang kedua, kurun yang ketiga. Itu dipanggil salafus soleh. Ini. Lalu kenapa umat Nabi Muhammad ini termasuk umat yang terbaik selain daripada ayat Al-Quran yang menceritakan dia itu bahawa ini umat tawasatah. Kan? Lalu disebutkan juga kerana Nabi Muhammad SAW mendapatkan mukjizat yang paling hebat dibandingkan semua nabi yang lain. Selain daripada Al-Quran, Al-Isra' wal Mi'raj. Sebab itu dia kata soalun. Ma al-Isra' wal Mi'raj?
Iaitu apakah yang dimaksudkan dengan Al-Isra' dan Mi'raj itu? Ini. Lalu jawapan dia, Al-Isra'u huwa sayrun Nabi sallallahu alaihi wasallam min masjidi Makkah, daripada Masjid Mekah ila Masjidil Aqsa fil Quds fi lailatin, dalam satu hari. Wa hadha sabitun bin nassil Qur'anil Karim. Wal mi'raju huwa su'uduhu tilkal lailah minal Masjidil Aqsa ila samawati wa ijtima'uhu bil mala'il a'la tashrifan lahum bihi wa ikraman lahu. Wa qad sabata dhalika bil ahadis as-sahihah. Wa hadha amrun mumkinun akhbara bihi as-sadiqu fayajibu hamluhu ala zahiri wa la yustaghrabu mimman sayyara at-tayra fil hawa wa ja'ala al-kawakiba taqta' biharakatiha fi daqiqatin masafah la yaqta'uha an-nasu fi mi'ati amin ay yarfa'a ila sama' fi sa'ati habibihi fi sa'ati alladhi istafahu ala anam fa huwa ala kulli syai'in qadir wa bi kulli syai'in khabir. Yang bermaksud Al-Isra' ialah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis dalam satu malam. Satu malam saja. Dan perkara ini sabit berdasarkan nas Al-Quranul Karim. Nampak tak? Jadi wajib kita beriman dengannya. Badil dia kata, manakala Mi'raj pula, jadi baginda SAW ni naik burak. Cerita ni naik burak daripada Masjidil Haram, atau kita panggil Mekah. Daripada Mekah Masjidil Haram, kerana rumah baginda SAW kan di situ. Terus naik, berjalan tu, dia ada yang lalu menurut riwayat Turusina dan lain-lain, sampailah ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang sekejap. Dalam waktu yang sekejap. Dan dengan zahir, dengan badannya. Bukan dengan rohnya. Dengan badan. Ada yang kata mimpi sahaja. Golongan Mu'tazilah. Kita ahli sunnah jemaah tak, dengan jasad dia. Bukti dia, waktu dia mengaku dia Isra' Mi'raj pagi tu, dibuktikan dengan orang yang baru sampai dari Mekah. Baru sampai ke Mekah dari utara. Dan cerita bahawa unta dema ni dah terkejut lah lebih kurang. Terkejut sebab adanya burak yang laju. Dan bila diceritakan apa yang ada di Masjidil Aqsa, memang accurate dengan orang Mekah yang pernah pergi ke Masjidil Aqsa. Macam mana baginda SAW tahu? Sama. Dia tak pernah pergi. Yelah dia pergilah semalam tu. Itu tujuan dia pergi. Lebih kurang macam tu lah. Ini misalan dia. Itu tanda kebesaran Nabi Muhammad SAW yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Al-Mi'raj pula ialah naiknya Nabi SAW pada malam itu dari Masjid Al-Aqsa ke langit-langit dan berkumpul dengan para malaikat dan para nabi sebagai penghormatan bagi mereka dan untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Jadi memang kisah tersebut InsyaAllah kita akan bahas setelah ini. Ya, insyaAllah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan Doktor dan para pendengar, kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404. Boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Thank you Allah for every single beat of my heart, even though life is so hard. You're IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islam. Kalau kita nak menjadi orang yang mempunyai wawasan untuk berjaya di dunia dan di akhirat, kita perlu mengenal Allah. Dan satu cara untuk mengenal Allah ialah dengan mengenal diri kita.
Dan satu cara nak mengenal diri kita ialah dengan melihat kepada proses kejadian manusia itu sendiri. Yang mana hari ini dengan ilmu sains yang ada, dengan teknologi yang ada, kita boleh bukan setakat baca, tetapi kita boleh melihat visual-visual, baik dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk video. Kita boleh lihat bagaimana proses persenyawaan berlaku. Kita boleh lihat bagaimana proses pembahagian sel berlaku. Dan kita juga boleh melihat bagaimana organ-organ yang pelbagai yang ada pada diri kita ini terbentuk. Kalau kita tidak kenal diri kita, kita tidak kenal siapa pencipta kita. Jadi apabila kita mula mengenali diri kita, kita akan ada kesedaran tentang pencipta dan kita akan ada keyakinan bahawa pencipta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nilai-nilai bersama IKIM. Takwa. Nilai takwa. Perkataan takwa bermaksud menjaga atau melindungi sesuatu daripada bahaya atau apa-apa yang boleh memudaratkan. Dalam Al-Quran terdapat 252 perkataan waqa' dan perkataan-perkataan yang terbit daripadanya. Al-Jurjani mentakrifkannya sebagai usaha menjaga dan berlindung diri daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentaati perintahnya. Sama ada perintah tadi menyuruh kita melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang bermaksud sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Sifat takwa akan melahirkan insan yang sentiasa berusaha untuk memastikan dirinya dan pengikutnya menuju kepada kehidupan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat takwa ini akan menjadi benteng bagi seorang itu dari melakukan kemungkaran seperti pecah amanah, penipuan serta menghalangnya daripada melakukan kezaliman kepada orang lain. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengerusi IKIM. Johor Bahru 106.2 FM. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api neraka. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu yang tertentu dan setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini bersama rancangan Imanunah Iman Kami. Ya, betul. Anda boleh sama-sama tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Kita juga membawakan kepada anda saluran untuk kita berinteraksi, tanyakan soalan ke platform WhatsApp konti. Taliannya 01129004 004. Ya, alhamdulillah. Dan masih bersama Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia untuk kita nak dekarkan lebih lanjut untuk Isra dan Mi'raj. Ya, silakan doktor sambungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan Mi'raj, dia bertemu dengan para anbiya dan malaikat. Dengan stages-stages di langit tersebut, bertemu dengan para anbiya dan mengimami solat. Ini disebut dalam banyak kitab. Sebab itu para anbiya mereka ini hidup ahyaun. Jangan ingat bila orang itu meninggal roh itu sirna. Tidak, kita dah bahaslah masalah roh yang lepas. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para anbiya dan kisah bagaimana ada dialog baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa alaihi salam
tentang solat daripada 50 rakaat turun menjadi 5 waktu. 50 waktu menjadi 5 waktu. Maaf. Okey. Lalu dia kata macam mana? Ianya sabit berdasarkan beberapa hadis yang sahih. Jadi ia dikukuhkan dengan hadis-hadis yang sahih. Hatta Al-Imam Ibn Kathir sendiri di dalam tafsirnya mengukuhkan hadis-hadis tersebut. Dan perkara ini juga disebutkan oleh Syed Muhammad Ali Maliki. Dia ada kitab tentang Isra' wal Mi'raj. Ada satu khusus. Dan buku kitab ni kalau tak salah dah diterjemahkan juga di Johor. Menceritakan tentang kisah Mi'raj. Okey. Dan perkara ini adalah perkara yang harus berlaku. Maksud dia apa? Logik ke tak logik? Ini tak logik. Kan? Macam saya sebut berkali-kali, hari ini wujud orang memperlekehkan mukjizat, memperlekehkan karamah. Kan? Perkara yang mencari-cari adat. It's not the matter of logic or not. Kerana apa? Bila perkataan logik di dalam ilmu akidah dipanggil sebagai hukum akli. Hukum akli ini perkara yang kita tiga tadilah, wajib, mustahil atau harus. Jadi masalah Isra' wal Mi'raj, macam mana Nabi nak naik atas langit tu tak pakai Armstrong kan? Dia pun kena pakai kan? Contoh pakai helmetnya dengan apanya, oksigennya kan, sebab pressure dia terlalu tinggi dan lain-lain. Misalan dia. Kita jawablah perkara ini perkara adat yang boleh saja Allah jadikan perkara itu khawarikul adah, mencari-cari adat. Kerana Allah yang jadikan. Dan Allah tentukan macam tu. Kenapa tidak? Contoh dia lah, benda tajam kalau kena kulit, koyak lah. Kulit kan halus. Lembut. Kena dengan benda tajam, koyak lah. Tapi ada orang tak koyak. Contoh dia. Walaupun tajam sekalipun. Nak buat macam mana? Ini khawarikul adat. Ni harus berlaku. Yang telah diberitakan oleh seorang Nabi yang selalu berkata benar, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, Isra' wal Mi'raj ini disabitkan di dalam Al-Quran. Dikukuhkan dengan hadis-hadis yang sahih. Ada yang derajatnya sahih, ada derajat yang mungkin turun sikit. Tapi bila berkumpul semuanya dengan syawik-syawiknya, dia menjadi mustafid. Hadis mustafid ni hadis yang dengan pengkumpulan tadi menyebabkan dia menjadi seperti hadis yang sahih. Paling tidak dia bawah derajat mutawatir, atas hadis ahad yang sahih yang biasa ni. Minimum lah kita kata itu. Sesuai dengan ilmu hadis. Maka peristiwa ini harus diertikan mengikut zahirnya. Means kita iman zahirnya, bukan di dalam mimpi. Dan ianya tidak pelik bagi Tuhan yang mampu menerbangkan burung di udara. Apa masalah dia? Allah boleh je jadi burung terbang, okey je. Kita pula boleh terima. Takkan Allah nak jadikan mana-mana manusia, lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memiliki perjalanan yang sebegitu lajunya, terbang ke atas. Kenapa tidak? Why not? Lebih kurang macam itulah tuan-tuan dan puan-puan. Dan menjadikan binatang-binatang bergerak cepat dalam setiap detik perjalanan jauh. Bintang kawakib. Aduh, dah tua dah. Bintang-bintang, patutnya kena pakai cermin mata. Bintang-bintang bergerak cepat dalam setiap detik perjalanan jauh yang tidak dapat ditempuh oleh manusia dalam 100 tahun. Kan? Manusia 100 tahun pun tak dapat. Bintang-bintang tu laju je boleh. Apa meteoroid apa? Kan? Meteor ni. Boleh je jalan lagi laju. Kenapa tak boleh? Allah nak jadikan, boleh je. Kenapa Allah tak jadikan bumi ni pusing lagi laju? Allah pilih untuk tak jadikan, tak jadilah. Tunggu nanti dah kiamat. Padang ke kena. Kan? Kenapa tak boleh? Allah nak buat, jadilah. Ini maksud dia tuan-tuan dan puan-puan. So lalu dia sebut, maka dia mengangkat ke hadratnya seorang Nabi yang dikasihi, yang dipilih melebihi sekalian manusia ke langit dalam waktu yang sekejap, kerana dia maha berkuasa akan setiap sesuatu
dan maha mengetahui setiap perkara. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah kita buka Q&A. Baik, Doktor. Kita akan terus bawakan soalan pertanyaan menerusi ke talian WhatsApp konti 0112900404 dan juga di Facebook serta di YouTube IKIM Media. Anda boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen. Ada sahabat kita bertanya di YouTube IKIM, Doktor. Namanya Dr. Farid Ismail bertanya, Doktor, ummatan wasata itu adakah merangkumi kita yang dalam zaman yang terkemudian ini dalam keadaan kita tak pernah berjumpa dengan Rasulullah? Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kerana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Ini. Jadi dari sini kita dapat tahu bahawa ummatan wasata bukan hanya para sahabat, tapi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup zamannya, yang sampai pada hari ini adalah khiyarul ummah dibandingkan umat-umat terdahulu. Tapi of course apabila dibahas tentang umat Nabi Muhammad, khiyarukum, yang terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad adalah para sahabat. Lalu tabi'in, lalu tabi'in. Ini yang dipanggil dengan as-salafus salih. Yang datang setelah 3 kurun pertama dipanggil dengan al-khalaf. Jadi as-salaf itu adalah fatratun zamaniyatun, iaitu fase waktu. Bukan madhabun. Bukan sebuah madhab, tapi dia adalah fase waktu. 3 kurun yang pertama seperti yang warid di dalam nas. Itu dia, insyaAllah. Okey, baik. Soalan berikutnya di WhatsApp konti, ada yang bertanya dari sahabat pendengar kita ini, ingin tahu tentang jika Al-Quran itu diturunkan sebagai panduan atau rujukan bagi umatnya, mengapa isi di dalamnya ada yang kita tidak fahami maksudnya? Sebagai contoh, ada huruf awal dan banyak lagi beberapa terjemah yang kita mungkin tak tahu. Mohon pencerahan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita buka di dalam hadis, memang Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis, kalau tak salah Ibnu Abbas atau Abu Hurairah, saya lupa, tapi ada dalam kitab Al-I'lam bahawa ada ilmu yang tidak dizahirkan dan ada ilmu dizahirkan kepada sebahagian dan tidak kepada sebahagian yang lain. Buka dalam Sidi Abdullah bin Muhammad bin Sidi Al-Ghumari Al-Hafiz, dalam kitabnya Al-I'lam bi anna tasawufa min syariatil Islam, dia ada sebut. Jadi ada sir-sir yang tidak dibuka. Mungkin orang awam bila tahu benda tu akan susah untuk mereka handle diri mereka dalam hal perkara tersebut. Itu satu. Yang kedua, ini adalah rahsia yang Allah SWT beri kepada mana-mana orangnya yang dipilih. Ini. Jadi sebab itu ulama-ulama membahas tentang huruf-huruf yang awal, disebut oleh Al-Imam Ahmad Zarruq bahawa dia ada sir-sir yang hanya diketahui bagi kalangan orang-orang tertentu di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu yang zahir ini yang wajib diketahui oleh seluruhnya. Yang fardu ain. Yang lain itu adalah tiada kena-mengena dengan fardu ain. Itu insya-Allah. Okey, baik. Satu lagi soalan, Doktor. Sahabat kita berada di Negeri Sembilan bertanya, Doktor, adakah kita mempunyai kelebihan berbanding umat yang lain? Ialah kelebihan kita, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianugerahkan Al-Quranul Karim sebagai mukjizat. Di mana kalau umat lain, umat Bani Israel mendapat Taurat dan Taurat telah dinasakh. Umat Nabi Isa alaihissalam mendapatkan Injil dan Injil juga sudah dinasakh, sudah dirombak. Dan juga Zabur diturunkan kepada umat Nabi Daud, juga Bani Israel juga telah dinasakh. Suhuf Ibrahim, suhuf dan lain-lain. Tapi bila datang Al-Quran, sampai sekarang masih relevan, sampai hari kiamat nanti. Dan hukumnya tetap sabit. Terbukti Al-Quran sampai hari ini tak ada yang boleh challenge. Itu terbukti ke tidak? So apakah itu tak cukup nak menunjukkan bahawa umat Nabi Muhammad ni ada kelebihan dibandingkan umat yang lain? Of course. Itu. Kita boleh lihatlah zahir ulama-ulama Islam. Ilmunya, kitab-kitab dikarangnya dalam berbagai fan ilmu.
Islam membahas every single thing. Hukum perkahwinan, hukum muamalah, hukum peradilan pun dibahas. Hukum siasah pun dibahas. Ulama-ulama Islam membahas. Semuanya berasal daripada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan juga dalil-dalil yang lain. It's very syumuli. Islam itu holistic. Every single, semua perkara dibahas dalam Islam. Sekecil-kecil. Muamalah tak cakap. Saya nak tahu agama mana atau umat mana yang membahas semua jenis muamalah. Adanya riba, adanya perbahasan tentang mudharabah, musyarakah, kirat, qardu, kirat, apa itu semua. Itu kena tahu. Apa jual beli, transaction, memiliki syarikat, perkongsian bersama, pinjam duit, hutang duit, investment, simpan duit, itu semua dibahas secara detail. Belum lagi bab lain lah. Itu dia, insya-Allah. Okey, baik doktor. Satu soalan yang baru kita dapat di talian Facebook kita, ada yang bertanya di sini, namanya Ibrahim Ahmad bertanya, doktor, dalam Al-Quran ada ayat yang bermula dengan kuntum khairal ummat, okey, tetapi tidak disebut antum khairal ummat. Adakah bermaksud kuntum itu merujuk juga kepada kita umat akhir yang tidak pernah berjumpa Rasulullah? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum, ma makna kuntum? Kuntum dari perkataan kana yakunu kaunan. Okey, kana tu fi'il madhi, dia dia fi'il yang amil nawasikh. Amil nawasikh ni yang merombak susunan mubtada dan khabar. Dia kemasukan domir antum tapi yang muttasil, kita panggil kuntum lah, jadi kuntum. Adanya kalian semua itu adalah khaira ummatin. Bukan berarti iaitu bukan yang datang setelah ni, tak hanya yang zaman Nabi sahaja, tak. Kuntum itu apabila fi'il madhi. Fi'il madhi, sighat madhi diletakkan dalam satu statement menunjukkan erti takkid. Kukuh. Iaitu benar-benar. Macam boleh kita nak terjemah tu, kalian semua, kuntum. Adanya kalian semua itu khaira ummatin, sebaik-baik umat ukhrijat linnas. Jadi dia pengukuhan sebenarnya. Mengukuhkan bahawa umat Nabi Muhammad ini di zaman sahabat dan setelahnya yang ikut tartib berdasarkan hadis yang lain menunjukkan adalah sebaik-baik umat. Itu dia, insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan dan tinggal sedikit masa lagi doktor untuk kesimpulan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang dapat kita bawakan pada petang hari ini iaitu menunjukkan bahawa umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang ada keistimewaan dibanding dengan umat-umat yang lain. Kalau dibicara apa sahaja, boleh buka dalam kitab yang membahas perkara ini, akan tetapi boleh kita isyaratkan seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi kita mendapat penghormatan Isra wal Mi'raj. Jadi ini wajib kita iman, bahagian daripada akidah kita. Dalam kitab-kitab akidah seperti Jawharatul Tauhid membahaskan bahawa Isra wal Mi'raj itu benar-benar terjadi secara jaga, bukan dalam tidur, dan wajib kita imani. Misalnya, dan juga seperti adanya kita diturunkan Al-Quran yang mana ia menjadi panduan kepada umat Islam sampai hari kiamat nanti dan masih relevan, insya-Allah. Baik. Masya-Allah, semoga terus kekal dan kita akan dapat jadikan ikatan kekuatan umat Islam adalah pada akidah kita itu, insya-Allah. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Di akhirnya terima kasih banyak kepada Dr. Aiman, jazakallah ana kullu khair doktor. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM, dan terima kasih kepada yang hantarkan soalan pertanyaan yang boleh kita bawa bincang dan berikan kefahaman menerusi perbincangan kita menerusi siaran pada hari ini. Iya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Emporiah Islami. Jom bersama penyampai Radio IKIM bersiaran dari MBSA Convention Center Shah Alam sempena Selangor International Book Fair 2022 bermula 1 hingga 11 Disember 2022. Jangan lupa singgah di Ruai IKIM di P05 untuk dapatkan buku-buku terbitan dan cenderahati IKIM. Jumpa anda di sana. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi